Baik, tidak dinafikan Auda, peluang pekerjaan pada ketika ini sukar untuk kita ni dapati dan malah ada juga yang memegang sijil namun masih lagi belum ada ketetapan dalam pekerjaan mereka. Ya. Namun apa yang kami yakini ataupun kita bangga kepada mereka ini di mana mereka tetap untuk berusaha untuk meningkatkan kepakaran masing-masing dan juga pada ketika ini di mana dengan ada wabak COVID-19 sudah setentunya ada sedikit sebanyak memberikan ruang yang sempit bagi kita ni untuk meneruskan perjalanan dalam bidang perniagaan. Jadi untuk itu. Alhamdulillah ya. Jadi kita akan berbicara mengenai dengan cabaran perniagaan sewaktu pandemik COVID-19 dalam segmen pembangunan masyarakat. Dan alhamdulillah pagi ini sebetulnya kita telah pun menjemput seorang tetamu undangan kita iaitu kita perkenalkan bersama dengan kita ketika ini iaitu Yang Mulia Nur Hafizah binti Haji Muhammad Saini, IReady, Pegawai Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi puan, kita berbicara mengenai dengan cabaran perniagaannya sewaktu pandemik COVID-19 di mana kita memfokuskan kepada peniaga tempatan ni puan ya. Jadi puan ya, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita sebagai mukadimah apakah cabaran bisnes ataupun perniagaan tempatan sewaktu pandemik COVID-19? Okey, seperti yang kita sedia maklum, kes pertama COVID-19 di Brunei dilaporkan pada 9 hari bulan Mac 2020 kan. Semenjak itu kes di Brunei, kes COVID-19 di Brunei semakin meningkat. Jadi banyak industri yang terjejas, bukan saja bahagian pendidikan tapi malah kan pelancongan dan juga macam bisnes-bisnes tempatan lah. Dari sana banyak industri yang terjejas satu, banyak yang terpaksa mengambil tindakan serta-merta untuk memastikan keselamatan pekerja-pekerja juga kan. Jadi dari sana banyak ekonomi, bukan saja di Brunei tapi di luar negara juga banyak ekonomi yang terjejas disebabkan pandemik ini. Banyak yang industri, banyak bisnes-bisnes yang terpaksa ditutup disebabkan macam diorang punya sales remain very low, banyak pekerja yang terpaksa diorang berhentikan just for them to actually dapat payback macam such as macam rental apa itulah. Ya. Betul, ini kalau kita lihat bagaikan rantaian masalah bukan saja kepada satu perniagaan, namun bila sesuatu perniagaan tersebut mungkin ia perniagaan tersebut yang mana memberikan raw material ataupun bahan asas bagi perniagaan yang lain. Sudah tentunya bila ia tutup di mana akan mencari barang asas daripada perniagaan tersebut. Jadi kita ni boleh lihat cabaran-cabaran tersebut berlanjutan kepada perniagaan yang lain. Jadi daripada pengamatan ataupun juga pengungsian bersama bagi puan, pelbagai inisiatif di mana telah pun dilakukan. Jadi apakah inisiatif yang dapat puan kongsikan yang diberikan kepada peniaga-peniaga ini? Banyak inisiatif dari different agency sudah diimplement ever since yang COVID-19 satu tahun lepas. Government has taken a very strict role lah, especially macam di mana banyak restoran, semua restoran dia dapat ambil customer for dine-in. Hanya dibenarkan untuk take away dan delivery sahaja kan. Jadi banyak this actually macam affect the local business, the local restoran apa kan. So to actually menolong these businesses, ada disediakan macam online platform untuk bisnes-bisnes untuk menjual makanan-makanan dan produk-produk durang lah. Seperti macam e-kadai, community for Brunei apa and Go Mamam, all those online platform yang digunakan untuk menolong bisnes-bisnes tempatan ini memarketkan dorang punya produk lagi disebabkan ketika pandemik atau kita ni dapat yang banyak keluar apa. So this online platform help dorang untuk marketkan, untuk menjualkan juga. Di mana yang selain menolong untuk menjualkan di promo juga yang untuk cara pembayaran online where local businesses cannot take cash, so they offer online payment untuk mengganti pembayaran secara cash itulah. So this actually helps them less interaction, less face-to-face interaction with customer, but instead they can actually communicate through online platform ini sahaja. So on top of that, selain pembayaran itu juga dorang menggunakan external delivery service seperti macam menggunakan service runner apa untuk menghantar
produk yang dari this one business kepada dorang punya customer lah. Baik, biasanya kalau segmen pembangunan masyarakat ini Puan, ianya melibatkan mengenai case study ataupun kajian daripada mungkin ada mereka-mereka yang mengalami masalah berkenaan dan telah pun orang kalau diikutkan boleh mengawal akan cabaran berkenaan. Jadi bagi Puan sendiri mungkin ada yang boleh dijadikan sebagai contoh bagi kita ni untuk pagi ini. Bagaimana? Okay. Seperti yang sedia maklum, banyak perniagaan yang mengalami cabaran-cabaran ini juga. So tidak terkecuali juga yang sekali yang penerima bantuan juga kan. So from the experience that they share, they actually mengalami kesukaran dalam menjual because most of them are not exposed with online marketing. Jadi there's actually dia dapat berjual di luar, jadi diorang dah tahu macam mana lagi untuk diorang berjual. Some have to stop just because they don't know how else untuk diorang jual lagi diorang punya produk atau diorang punya jualan makanan atau. So dari sana they were introduced to actually menggunakan macam platform seperti WhatsApp, which yang banyak digunakan di Brunei dan perniagaan-perniagaan yang lain juga menggunakan platform WhatsApp untuk communicate dengan customer, untuk mengambil order, untuk berinteraksi dengan customer. So dari sana diorang mencuba mempromo dari WhatsApp, diorang mencuba mempromo juga melalui kenalan yang terdekat untuk menjual produk-produk diorang ini. Have to say it's not an easy task to do. That includes macam other businesses as well because it's always a struggling process untuk menaikkan lagi jualan. Pasal we're in an industry, it's very challenging to naikkan market atau kalau sekiranya we don't expose ourselves to the online platform itulah. Betul ya, saya percaya ya untuk bisnes ini memang ya aplikasi macam Instagram, WhatsApp memang diperlukan ya untuk berinteraksi bersama dengan pelanggan. Jadi Puan ya, COVID-19 telah pun bermula pada tahun lepas ya pada di Brunei pada Mac 2020. Jadi kita dapat melihat ya perbezaan ya sebelum dan juga selepas. Jadi mungkin boleh Puan jelaskan sedikit perbezaan kalau dibandingkan sebelum dan juga selepas COVID-19. Okey, kalau sebelum ini memang we di Brunei ini memang going towards industrial revolution 4.0 tu. Tapi disebabkan pandemic ini, it has forced everyone, it has forced the customer and also business untuk menggunakan digital platform sebagai cara untuk communicate dengan customer. So dari sana nampak yang sebelum ini penggunaan digital technology belum berapa tinggi di Brunei, tapi disebabkan ever since pandemic it has forced everyone untuk menggunakan benda yang sama untuk berinteraksi dengan orang lain, yang mana banyak yang terpaksa menggunakan platform seperti Zoom untuk mengadakan online meeting. Banyak yang terpaksa menggunakan online platform untuk berjual makanan apa. So it has forced everyone untuk menggunakan digital. Yang mana juga yang dari segi pembayaran dari sana juga untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19, everyone terpaksa menggunakan online payment untuk membayar kepada certain local vendors lah. Jadi kalau kita lihat sini ia bagaikan marketing di Brunei ni kalau dikatakan sebelum adanya wabak COVID-19 ini ia sempit. Macam kita ni menulis buku satu muka surat atau kita tulis di sana saja kita tulis sampai ianya sempit dan ianya akan berbalik juga semula kepada page berkenaan. Dan bila adanya wabak COVID-19 kita ni telah pun membuka lembaran baru di sana luas lagi. Jadi kalau kita lihat tadi di mana kalau dahulu mungkin ada yang terleka hinggakan mereka tidak memerlukan peniaga-peniaga tempatan untuk menghasilkan produk-produk mereka ataupun produk-produk asas mereka lebih tertumpu kepada luar negara. Jadi dengan adanya wabak COVID-19 ini sudah tentunya dengan adanya keburukan itu ada sebetulnya kebaikan di sebaliknya, menambahkan lagi perniagaan, malah juga mengukuhkan. Kalau diikutkan pada ketika ini Puan, kalau dilihat ada juga yang baru juga berjinak di bidang perniagaan, perkhidmatan mereka telah pun diambil kira dan juga dilihat produk-produk mereka ini cukup mantap juga. Indah kurang baiknya daripada produk-produk di luar negara. Jadi itu antara cabaran yang
telah dapat ditempuhi bersama dan juga telah sempat Puan mengongsikan cabaran-cabarannya dan rata-rata pada ketika ini adakah mereka ini juga mampu untuk berdiri sendiri tanpa ada bantuan daripada orang lain ataupun bagaimana? Because we're in industry yang we always need to collaborate with other businesses to stay afloat. Yeah. Yang mana seperti macam menggunakan external delivery service. Some company they do have dorang punya on delivery team. Tapi ada some company if dorang dah ada, they will source external delivery service to help them menghantar barang-barang itu ke customer. Yeah. Because it's not only affecting macam industri macam fashion, pakaian, makanan dan minuman apa, tapi it's also affect yang menjual fresh produce apa, yang sayur-sayuran apa, yang arah wet market apa. Because as we know yang masa penularan wabak COVID-19 yang berlaku di Brunei masa tahun lepas, it has forced untuk pasar tamu apa tu ditutup. So they don't have a platform untuk dorang berjual lagi kan. So dari sana they have to use online platform. Jadi di sana ada pelbagai agensi yang cuba menolong yang local farmers ini menjual dorang punya segala fresh produce itu ada online platform. So everyone has to mengubah cara dorang berjual lah. In a way kirakan sebelum ini memang Brunei memang menggunakan digital teknologi, tapi disebabkan pandemik ini dorang terpaksa menggunakan sepenuhnya online platform-platform ini. Ya. Dan kita telah punya mengetahui mengenai dengan cabaran. Jadi kita percaya di samping kesan yang mencabar bagi bisnes tempatan, pasti ada impak yang baik. Jadi mungkin Puan sendiri boleh jelaskan sedikit apakah impak yang baik yang kita ni dapat lihat ketika ini. Okey, kalau dari segi impak yang baik, setentunya kalau dilihat kalau yang di opposite yang yang kesan yang buruk itu it's always yang dorang punya sales satu makin menurun, dorang punya customer makin hilang disebabkan pandemik ini apa, yang mana barang dah dapat masuk apa. But kesan yang baik, it has menolong local vendors ini, local businesses ini untuk actually naikkan lagi dorang punya business disebabkan masa ni kita ni belum lagi dapat belancong ke luar negeri apa. So everyone pun macam supporting local businesses, membeli barang tempatan jual apa kan. And also menggunakan service tempatan disebabkan macam banyak barang dari luar mengambil masa atau ada yang dah dapat masuk ke Brunei. So kita ni macam menggunakan produk-produk tempatan di samping itu mempromot produk-produk tempatan ini apa jual. Dan menggunakan teknologi yang mana masa ni penggunaan teknologi adalah sangat tinggi worldwide. Dan kalau kita pernah Muammar yang ketara adalah pada musim cuti sekolah di mana bidang perhotelan pun semakin meningkat dan juga orang ramai melancong kira macam jadi pelancong lah di dalam negeri mungkin dari daerah Bukit Mora boleh melancong ke daerah Temburong untuk melihat kehijauan di daerah Temburong. Alhamdulillah ya. Dan juga di kesempatan ini kalau kita ni bincangkan juga bersama Puan di mana di radio-radio juga di mana rakan-rakan di radio ada mengungsikan juga perjalanan bagi tempatan-tempatan kita ni, SME kita ni di mana perniagaan mereka katanya pada semasa wabak COVID-19 ini perkhidmatan mereka indah kiralah ada yang singgahkan perkhidmatan henna bagi untuk acara hari jadi. Henna hari jadi. Tapi kalau dilihat di sana ia satu keunikan, malah telah pun meningkatkan waktu kahwin kan. Itulah meningkatkan produktiviti ataupun meningkatkan lagi perniagaan mereka. Dari sana kalau kita ni bincang-bincang bersama ini satu peluang yang terbaik bagi kita ni. Tambahan lagi kalau kita ni lihat pasar kita ni seringkali di hujung minggu Puan mengongsikan ataupun memberikan menawarkan kepada penjual-penjual ataupun pembeli sebetulnya pembeli-pembeli akan produk-produk tempatan. Kalau dulu ni di mana Bali ni di mana di Brunei ke ni ataupun ni luar negara punya ni barangan ni. Tapi kalau untuk hari ini ataupun pada ketika ini kita ni boleh lihat ianya adalah produk-produk tempatan dan dah kurang hebatnya Puan. Baik. Puan mungkin dapat jadi kongsikan produk-produk yang
Di bawah selia bagi Ready ini, apa sahaja produk-produk mereka ini, khususnya kan tadi pun ada menyentuh mereka ini yang baru saja berjinak-jinak ataupun Indah membuka modal yang tinggi jadi ataupun besar, jadi apa saja produk mereka yang mereka jual? Produk-produk yang dari yang penerima-penerima ni, dia sama juga dengan dengan local businesses, Ya. local businesses yang lain juga. Durang yang mana highly durang ini berjual makanan dan minuman lah, more to food and beverage industry lah. Ya. Dari sana durang ada yang memang sudah lama dari dulu sudah durang berjual makanan, tapi ada yang baru kan mula berjual makanan apa. Jadi di sana they feel the competition untuk berjual because orang ini pun jual makanan juga. Yeah. So orang ini pun jual makanan yang sama juga. So they feel the competition. But the thing is dari keunikan produk itu, they can actually differentiate dorang punya keunikan itu dari local businesses yang lain. So dari sana we can only see yang dorang cuba mencari keunikan produk-produk sendiri. Macam yang produk ini mungkin rasanya lain sikit dari yang bisnes yang lagi satu ini. So dari sana dorang cuba mempromo dorang punya produk, cuba menggunakan platform seperti Instagram dan WhatsApp lah mostlynya, dan menggunakan Facebook juga untuk mempromo dorang punya produk-produk inilah. Jadi Ya, perbezaan daripada Alhamdulillah, produk dan juga perbezaan bagaimana cara mereka memasarkan produk mereka, ya. Ya, baik. Baik, Puan, kita ada berbaki 3 minit saja lagi ni. Jadi mungkin ada harapan ataupun kata-kata semangat ni kepada peniaga kita agar mereka ni tetap cekal dalam menangani cabaran perniagaan sewaktu pandemik COVID-19. Silakan. Okay, we know yang kita ni memang banyak cabaran. Not just big companies but local MSME as well, because dorang yang paling banyak affected by this pandemic apa. Tapi if we see from the positive side, kita seperti like dipaksa untuk menggunakan digital platform untuk menjual. So dari sana we have to learn how the digital marketing works. And dari sana juga we can actually learn yang there's always another option. If one thing doesn't work, there's always another option that you can actually explore untuk to actually sustain your business or expand your business. So because not only businesses yang kecil-kecilan saja affected, there's always big companies pun affected by this. But what makes it different, what makes companies, what makes businesses are different is when they actually get back up after durang gugur selepas durang punya sales rendah, durang terpaksa berhentikan pekerja-pekerja. So dari sana mengajar what can you do next untuk to help your business stay afloat. So it helps you to explore other options to help you think creatively and innovatively untuk menaikkan lagi bisnes-bisnes sendiri. Baik, itu antara perkongsian bersama pada Auda bagi segmen pembangunan masyarakat, cabaran perniagaan sewaktu pandemik COVID-19. Ada di sebalik keburukan pasti ada kebaikannya. Jadi pasti ada hikmah. semoga sedikit sebanyak telah memberikan semangat kepada Auda, khususnya belia-belia kita ni yang baru saja berjinak di bidang perniagaan ini. Baik, kita ucapkan Terima kasih kepada Yang Mulia Puan Nur Hafizah binti Haji Muhammad Saini, iaitu iReady, pegawai pembangunan masyarakat. Cukup menarik sebetulnya Puan, segmen kita pada pagi ini mengenai dengan cabaran perniagaan sewaktu pandemik COVID-19. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah kita akan bersua lagi ya Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.